Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam bersiaran. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara semua sihat. Siapakah orang pertama yang muncul? Saya suka melihat gambar tapi ya berakhir derita. Akhir derita juga muncul awal hari ini. Mustafa Saudara Mustafa Ilyas. Apa yang kau bisikkan tu berakhir derita? Banyak gambar-gambarnya ya Cik Ibrahim Cik Muda. Kalau saudara dengar suara saya sila like. Saya nak tahu sama ada okey tak okey saya punya mic hari ni. Saudara Nur Azwar, Samsul Anwar, Ramlah Hamid, Rosinin Karingot, apa khabar? Man Adrin Aziz, Nur Lela, Waalaikumsalam, Syara Ibrahim, Alfiha Mike, Yaya Ibrahim, Rubidin, apa khabar Abi? Lewat sikit tadi, Mustafa Ilyas, Empat Tulang Kering, Hafid Hasan, Halim, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Waalaikumsalam, Abu Khalid, Fazil Yub, Amir Bina, Kai Zukri, apa khabar Kai Zikri, Ibrahim Cik Muda, Nur Hayda Mahmud, Syamuddin Ishaq, Abdul Rahim Omar, apa khabar Saudara Rahim, Muhammad Yusuf, Muhammad Fauzi Buang, Leo Brado Shah, Badrul Hisham, Zainab Latif, Nurul Farehan, Muhammad Fauzi Buang, Syafirul Safaruddin. Apa khabar semua? Nur Haslinda, apa khabar orang Perak, orang Manjung? Sihat ya? Saya mendoakan semoga sihat. Yayasan Nuriz, Faris Ilham, Hem, Latok Rem, Muhammad Tarmizi Abdullah, Muhammad Jais Ibrahim, Paridan Nidam, Sakir Hakim. Okey ke suara saya ni? Sapiri Mansur, Azhar Shah, Fuad Rahman, Saudara Zaini, Haji Sawawi, Anwar Muhammad, Salam Perjuangan, daripada Titi Wangsa, loud and clear. Terima kasih. Del Franco, how are you Del? Zabidin Haji Ismail, suara okey, terima kasih Rosinin. Sabah, Muhammad Azmi, apa khabar? Like and share yang saya perlukan kepada saudara. Bila nampak banyak tu, bersemangatlah saya untuk memberi laporan dan pencerahan malam ini. Okey, kepada yang tak sempat saya santuni satu persatu, seperti biasa, malam nanti saya akan santuni juga. Salah risau, saudara ya. Jangan pula nak marah kat saya. Musim COVID sekarang ni semua orang cepat naik angin. Okey, hari ini tanggal 20 Januari, kes baru meningkat lagi. Semalam 3,631, hari ini 4,008 orang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan jumlah terkumpul sejumlah 169,379 dengan 11 kematian hari ini. Jumlah kematian adalah 630. Di Sabah, walaupun berkurangan, tapi 406 orang. Semalam 526. Di Labuan 1. Di Sarawak, meningkat dia di Sarawak. Saya yakin kerana di Sarawak ni hari hujan. Bila Sarawak hujan, dia terus peningkatan tu ada berlaku. Jadi hari ini di Sarawak 203. Di Kedah, meningkat Cik Oi. 142. Semalam 114. Hari ini 142. Di Pulau Pinang, masih lagi 124, tak cerai. Kita nak cerai kalau boleh biar kosong. Di Perak, Yop, macam mana Yop? 135 naik kepada 170. Janganlah jadikan Raban Tebing negeri Perak. Di Selangor, mengerikan. Amat mengerikan saya kerana semalam 1,159. Hari ini 1,391. Bilalah agaknya pihak MKN nak menutup kilang-kilang dan pusat membeli belah serta kawasan-kawasan yang sesak dengan pekerja-pekerja asing ni. Eloklah bertegahlah sikit. Total lockdown lah. Kerana di Kuala Lumpur juga hari ini 513. Putrajaya 23, Negeri Sembilan meningkat dari 139 kepada 176. Di Melaka juga naik. Rosli semalam 122, hari ini 132. Di Johor, Saudara Razali, terima kasih. Rokiah Osman, Adri Deli, apa khabar Ri? Samsudin Mak Zain. Ya, di Johor, semalam 368, hari ini naik lagi 470.
Sebab tu saya katakan Johor ni dia yoyo sedikit tapi dia tak lari daripada jumlahnya. 300, 400, 500. Jadi warga Johor harus berhati-hati. Sekarang ni musim hujan. Balik ni nampak gayanya. Di Pahang berapa naik semalam 31, hari ini 52. Begitu juga di Terengganu meningkat daripada 33 kepada 81. Di Kelantan ada penurunan, semalam 133, hari ini 121. Dan di Perlis masih lagi 3 orang lagi ada. Ya, jadi Perlis. Jadi masih lagi belum ada negeri yang sifar COVID. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita menyampaikan salam duka cita. Salam balasungkawa kepada keluarga Allahyarham Dr. Ali Nur Hassan. Dr. Ali Nur Hassan merupakan frontliner kita yang begitu berusaha bertengkus lumus tanpa mengira waktu dan tenaga menangani pesakit-pesakit virus corona. Akhirnya hari ini negara kehilangan seorang wira yang bertengkus lumus berusaha memberi khidmat bakti dan terjatuh. Kabarnya menurut kata keluarganya beliau terjatuh di bilik air, mungkin keletihan. Jadi kita kehilangan seorang wira yang begitu berjasa pada negara kita dalam memerangi virus corona. Beliau merupakan frontliner yang begitu berusaha. Ya. Jadi bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama kita berdoa agar rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi dan kematian beliau adalah merupakan mati syahid dalam perjuangan untuk membantu di frontliner ya. Datuk nampaknya Nur Musa terus menyerang, biarkan dia serang. Sekejap lagi saya ni satu persatu. Saudara Fairul terima kasih untuk upview, Saudara Ahmad Mat, Saudara Nasir Rashid, Mat Zam Zain. Saya minta cuma satu daripada saudara adalah like, views, tambahkan view ini dan kita share dengan kawan-kawan. Dan begitu juga hari ini seorang pelajar calon SPM di Lipis Pahang telah disahkan dijangkiti COVID-19. Kesan daripada itu mengakibatkan seramai 86 orang teman-temannya turut dikarantin bersama 3 orang guru pengiring. Ini di Lipis ya. Jadi sewajarnya ini menjadi peringatan kepada Pak Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk memikirkan kaedah selamat untuk pelajar dan murid-murid agar tidak dibenarkan ke sekolah atau berkumpul ramai. Cuma masalahnya kita dapati kalau mereka tidak ke sekolah, kalau ni nak dilaksanakan e-learning, perantinya tidak mencukupi. Jadi kaedah ini harus dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan. Malahan ada juga kawasan-kawasan seperti di Sabah, di Sarawak, begitu juga di kawasan-kawasan penempatan warga asli. Mereka tidak mempunyai bekalan elektrik. Macam mana nak menyantuni e-learning. Kena fikirkan juga bagaimana. Anak-anak kita ni perlu diberikan ilmu. Jangan kita biarkan mereka hanya alasan COVID. COVID sana, COVID sini, sekolah tutup, budak tak boleh belajar. Ya, Saudara M. Lizam, Setia Solution, Zara Humaira, Sarip Saripudin, Ahmad Zulkarnain. Dan setakat hari ini sejumlah 16 orang kluster politik yang terdiri dalam kalangan timbalan menteri, menteri dan ahli dawangan negeri. Senator pun ada juga yang sudah disahkan positif 19, iaitu Ahli Parlimen Keningau, Datuk Sri Jeffrey Gaparin Ketingan, Adon Bingko, Datuk Robert Taufik, Ahli Parlimen Jeli, Datuk Mustafa, tak tahu kabarnya, Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Sri Reina Harun, Adun Galas, Saudara Muhammad Syabuddin Hashim, Adun Negeri, Saudara Abdul Aziz Yusof, Adun Parik Yakni, Saudara di Johor, Aminul Huda, Ahli Parlimen Perlis, Datuk Zaidi Zainal, juga kita tak tahu perkabarannya. Ahli Parlimen Larut, Datuk Hamzah Zainuddin, kabarnya pagi tadi dimasukkan dalam ward ICU, tapi kenyataan daripada Kementerian Dalam Negeri menyatakan keadaannya beransur pulih. Ini yang ke-10, Ahli Parlimen Gua Musang, yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah. Bagaimanapun semalam yang Muhammad Mulia Tengku Razali telah pun diizinkan pulang dan bebas daripada COVID-19. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Senator Dewan Negara Dr. Yaakob Sapari,
Datuk Idris Ahmad. Begitu juga dengan ahli parlimen Padang Rengas, Datuk Nazir Aziz, yang kini masih dirawat di hospital di Kota Baru. Ahli parlimen Kota Tinggi, juga Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Sadiq, masih kita tak tahu kedudukannya, belum ada kenyataan daripada kementerian mereka. Adun Kijal, Yang Muhammad Datuk Seri Ahmad Said, dan ahli parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Tapi Datuk Seri Tajuddin kabarnya dia kuarantin, dia dirinya di rumah. Menerima rawatan di rumah saja. Ya. Itu laporan COVID. Di seluruh negara nampak gayanya banjir berkurangan, tapi cuaca hari ini saya nampak mendung. Khawatir saya khawatir dengan berlakunya gelombang hujan yang ketiga. Jadi untuk warga Sabah dan Sarawak berhati-hati. Kerana banjir di Sarawak masih ada lagi. Ya, dan kita berdoalah agar musibah ini segera berakhir. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen Sabda Junjungan. 6 perkara untuk jaminan syurga. Daripada Ubadah bin Ash-Samit, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, jaminlah 6 perkara untukmu dari diri kalian. Nescaya aku akan menjamin syurga untuk kalian. Jujurlah jika berbicara. Tepatilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian diserahkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkan pandangan kalian dan tahanlah tangan kalian. Ini hadis daripada Ahmad yang ke-21,695. Status hadis ini ialah isnad maqbul. Maksud saya tak tahu. Isnad maqbul ni kalau ada teman-teman yang faham, tolong bagi pencerahan pada saya dapat ilmu, saudara juga boleh dapat ilmu. Apa maksudnya? Statusnya adalah isnad maqbul. Pengajaran daripada hadis ini, Rasulullah SAW memberi jaminan setiap Muslim akan masuk syurga jika memelihara 6 perkara. Jujur jika bercara. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kejujuran adalah jalan yang lurus. Di mana orang yang tidak jujur, dia akan celaka dan binasa. Kejujuran itu tidak berbohong, akan membezakan antara orang munafik dengan orang beriman. Kedua, menepati janji. Orang yang tidak memenuhi janji adalah di antara sifat munafik. Ketiga, menunaikan amanah. Amanah ini berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia yang wajib ditunaikan. Kemudian memelihara kemaluan kecuali untuk pasangan yang sah. Hindarilah diri kamu dari perbuatan yang terkutuk, itu zina. Kelima, menundukkan pandangan. Jadi Ibnu Qayyim menyatakan menjaga pandangan adalah modal pokok untuk menjaga kemaluan. Siapa yang tidak menjaga pandangannya, dia telah menempatkan dirinya ke tempat kehancuran. Jadi kalau kita lihat perbuatan dan perlakuan sumbang, eloklah kita alihkan pandangan kita. Dan yang keenam, menahan tangan. Seorang Muslim tidak mengganggu, menyakiti saudara Muslim yang lain, teman maupun tetangga, baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Mereka merasa aman dengan kehadiran dirinya. Tahanlah tangan kamu, tidak mencuri, tidak mengambil rasuah, tidak memukul orang yang dan tidak menulis atau menyebarkan sesuatu berita fitnah. Ayo, kita berlaku jujur, tepati janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, tundukkan pandangan dan menahan tangan. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram yang sentiasa menghantar kepada saya untuk kita kongsi bersama. Apa khabar? Maidin Mohidin. Segmen e-commerce. Jangan marah. Carilah, usahalah. Berusahalah sendiri berniaga nak buat macam mana. Kalau saudara nak mempamerkan barang-barang atau produk saudara, hubungi Azhar. 011-330-41241. Azhar 011-330-41241. Boleh berpesan buku-buku saya, produknya ibunya iaitu rendang tok dan juga pelbagai kerepek serta bahulu berdal orang Perak. Serta jangan lupa sedapnya dendeng manis Siti Farehah. Hubungi Siti Farehah 017-711-4300 dan berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Ini untuk warga Lembah Kelang. Buah-buahan segar. Dalam kita duduk di rumah, tak bergerak ke mana-mana ni, tak payah nak pergi ke pasar cari buah. Buah-buahan yang import, manis-manis, segar-segar belaka dan harganya murah. Kalau mahal, bagi tahu kat saya. Kita blok dia. Ya. Dan sambil kita duduk di rumah nak makan nasi, tak perlu nak cari ikan lah. Ikan dah mahal sekarang ni.
makanlah perkasam. Nak buat macam mana kita rakyat Marhain makan perkasam. Sedap juga saudara. Makan perkasam dengan ulam-ulaman, sayur-sayur. Hubungi saudara Sharif Abdullah 0129385574. E-commerce ya. E-commerce nikah satu lagi boleh. Ini bukan e-commerce saudara Masya. Nikah satu lagi itu cari penyakit tu dalam keadaan COVID ni. Dalam keadaan pentas darurat dengan tak berduit ni nikah satu lagi. Cari penyakit. Jadi hubungi saudara Sharif tentang pelbagai perkasam ikan, perkasam daging, perkasam telur sotong dan sebagainya. Saudara Sharif Abdullah, saya berdoa agar perniagaan beliau bertambah maju, saudara semua kita saling bantu-membantu. Saudara Hasrul Yunus Shah. Assalamualaikum. Ya. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan sentiasa berbicara soal ini. Tak banyak pun sikit. Tak berkali-kali pun sekali kita akan bercakap. Menzahirkan kekecewaan kita dengan apa yang berlaku. Tajuk kita malam ini adalah dendam dan air mata rakyat. Dendam dan air mata rakyat. Sebelum saya beri pencerahan, jangan lupa pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Sambal kerang, sayur peria, minum secangkir, kopi diberi. Pemimpin sekarang diserang insomnia, sibuk memikir keuntungan diri. Itu dia marah tu dengan pemimpin sekarang ni, sibuk memikirkan keuntungan diri. Ikan setoka si ikan buntal diberi rakan dibakar bara. Pemimpin jika berpenyakit mental, banyak kerosakan menimpa negara. Ini kalau pemimpin gila, sakit kepala, sakit otak. Terima kasih Pak Nazil mengingatkan kita semua, menceritakan keadaan, nak jadi pemimpin, jangan ada sakit mental. Dendam dan air mata rakyat, saudara Azmi Segamat. Ya, naik darah Datuk, darah tinggi. Sabar, saya cuba untuk menahan sabar. Sebab itu saya cuba relax malam ini. Yang saya perlukan, saudara beri like dan juga saudara share apa yang kita bicarakan malam ini. Ikan masin sambal tempoyak Datuk, Razali Samad. Tak tahu saya dah musim durian ke belum? Sempoi pantunnya. Betul saudara Mat Zamzain. Warohana, apa khabar? Salam Datuk. Teruskan bagi pencerahan. Kalau patut balun, kita balun. InsyaAllah. Dan ini kiriman daripada sahabat saya yang saya melalui wall daripada page Datuk Rahman Bakar. Datuk Rahman Bakar lah sahabat saya. Bekas Exco Pemuda, bekas Wakil Rakyat, bekas Ahli Parlimen dari Marang, di Terengganu. Dalam wall beliau ada satu puisi, tajuknya lah Negeri Jatuh Menjatuh. Prolog 1. Al-Kisah ada sebuah negeri, bumi sekakang kera, negeri kecil, sejarahnya malapetaka. Sejak dari bermula sedari Empire Melaka, Hang Tuah terkena fitnah. Tuah dan Jebat pun bertikam senjata. Bendahara Majarela terkena fitnah durja. Raja pun membunuh bendahara. Hingga Melaka pun hilang bendahara bijaksana. Dan kerana peristiwa seulas nangka, raja ditikam, mangkat dijulang. Demikian sebuah empire gemilang, tanah sekangkang kera, jatuh ke cundang kerana petaka fitnah. Fitnah petualang yang datang silang menyilang dari dalam hingga Belanda pun datang, Portugis datang, Inggris pun datang. Meriam tidak tertahan oleh keris, seligi dan pedang. Melaka jatuh silih berganti menjadi tanah rebutan, dari tangan bertukar tangan, dari tuan bertukar tuan. Epilog 2. Kini sebuah negeri, tanah sekangkang kera, menjadi sebuah negeri tempat gelanggang, tempat orang membentuk pasukan, kawan dan lawan, tempat orang tumbang menumbang, sembam menyembam, jatuh menjatuh. Kawan menjatuhkan kawan, hingga kawan menjadi lawan, hingga negeri, tanah sekangkang kera, buminya tergadai maruah. Dalam sejarah sekarang menjadi tempat riuh rendah, hiruk pikuk gemuruh, menjadi tempat orang-orang gila yang rakus berlumba, beradu domba, tempat gelanggang medan perang, yang lunyai, lecah, becak, tempat orang berlumba mencanturi kuasa, tempat orang berkancah mencari kebenaran. Kononnya, bagai tuah menikam jebat, bagai jebat menikam tuah, hingga negeri tanah sekakang kera menjadi sebuah negeri huru hara, bagai dilanggar Garuda. Purak peranda,
Tiada tara, tanahnya becak, sukar untuk dipijak. Epilog 3. Sungguh gila. Di negeri jatuh menjatuh, di negeri tanah sekangkang kera. Dahulu rebah, sekarang punah. Mungkinkah negeri tanah sekangkang kera tidak lama lagi akan menjadi sebuah negeri korup menuju bankrupt? Ini daripada Kuala Terengganu, ya, saudara Abang Lee kirimannya. Saya bacakan ini untuk kita sama-sama hayati. Beliau berpesan tentang ini sebenarnya tanah sekarang kita ni bukan besar mana pun bumi kita ni. Tanah Semenanjung Emas ini sekangkang kera je daripada Johor sampai ke Perlis. Tak boleh dikatakan tak daripada Perlis sampai ke Johor tu tak sampai pun sebesar Sabah. Begitulah keadaannya. Ya, saudara, dalam keadaan begini saya masih kecewa lagi kerana hingga saat ini kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri belum membuat pengumuman apakah talian dan pejabat urusan pendaftaran dan semakan berhubung permohonan bagi mendapatkan bantuan prihatin ini telah dibuka semula ataupun masih ditutup. Jadi rakyat masih tertanya-tanya. 2 hari lepas, Perdana Menteri membuat perutusan demi perutusan, tak tahu bila nak dapat duitnya. Begitu juga dengan kenyataan bank masih lagi berbolok-bolok. Jadi institusi kewangan, tak tahulah saya. Semua saya tadi terpanggil bila mendengar keluhan pengusaha bas ekspres. Mereka melahirkan kecewa kerana mereka tidak diajak berunding oleh pihak Kementerian Kewangan. Pihak Kementerian Kewangan katanya cuma mendengar sebelah pihak saja. Kementerian Kewangan cuma mendengar kata-kata atau kenyataan bank ataupun syarikat kewangan. Sedangkan banyak pengusaha bas yang tersadai sekarang ni. Hanya sekadar bantuan RM500 one off itu tidak memberikan apa-apa makna pada masalah yang sedang dihadapi. Dan RM500 itu boleh bertahan ke sampai ke bulan Ogos nanti. Itulah keadaannya. Dan saudara, tadi tular pula di media sosial dan sebentar tadi saya dengar dekat berita TV menyiarkan adanya serbuan dilakukan oleh penguatkuasa dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna berhubung sukarnya para pengguna ataupun rakyat mahu mendapatkan bekalan minyak masak di pasaran negeri di negeri Johor. Saya tak tahulah negeri lain, tapi apabila di negeri Johor, artinya keadaan sudah mula. Situasi ini sudah mula membayangkan bahawa kita bakal menghadapi kesukaran berhubung bekalan makanan. Sebagaimana yang sering saya sarankan kepada pihak berwajib, terutamanya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna supaya mempergiatkan siasatan serta turun ke pasar-pasar raya atau pasar awam untuk melihat situasi yang saya rasa mungkin lebih buruk lagi. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di seluruh negara kecuali negeri Sabah, tentulah harga barangannya akan meningkat lagi. Berlaku sorok menyorok barang-barang. Ingat dulu 5 tahun dulu kita mengalami masalah sorok gula, sorok minyak masak dan hari ini sudah pun wujud tercetus situasi tersebut. Jadi saudara berhati-hati. Kita pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna serta Kementerian Pertanian kena cek, kena dilihat. Jadi terutama sekali adalah bekalan beras. Ini paling penting. Kabarnya sekarang ni di beberapa negeri yang mula PKP, berlumur-lumur orang pergi ke pasar raya untuk membeli bekalan makanan. Jadi kalau dah habis nanti, apakah cukup bekalan beras? Saya berkali-kali menyuarakan ini. Jadi saudara, kalau ada tu simpanlah. Jangan kita banyak membazir. Makanlah seadanya. Jangan untuk masa untuk kita bermewah. Jadi bekalan seperti beras, tepung, gula, susu dan rempah ratus. Jadi saya dipahamkan bahawa sudah berkurangan. Santan kelapa, apatah lagi mungkin dalam kotak, tapi cukup ke bekalannya di pasar-pasar raya. Betul, saudara Mak Rani. Mereka gaji berjalan. Rakyat biasa macam mana? Sekarang ni rakyat susah. Saat ini rakyat tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Ini semua adalah kesan ada yang kena buang kerja, ada yang terpaksa berhenti, ada yang cuma mendapat gaji setengah gaji saja. Malahan pengangguran bertambah lagi kerana tidak ada peluang pekerjaan. Syarikat-syarikat besar yang sudah ditutup menambah masalah pengangguran negara kita. Jadi apakah cukup dengan hanya bantuan prihatin yang kita tak tahu? Sebenarnya bantuan prihatin yang diumumkan masih kita tak tahu.
bila sampainya, bagaimana sistem penyampaiannya, dan sejauh mana ia berkesan sampai ke peringkat akar umbi kepada rakyat jelata. Saya khawatir, apakah ini hanya untuk rakyat yang tinggal di bandar-bandar? Bagaimana rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman, di Sabah, di Sarawak, di kawasan orang asli yang tidak mempunyai internet, yang tak ada akses kepada komputer dan sebagainya. Kalau mereka perlu nak pergi ke pejabat Kementerian Kewangan ke ataupun pejabat-pejabat daerah apa semua, tidak dinyatakan di mana nak dapat. Bagaimana caranya? Siapa pegawai menguruskan? Ini berbeza dengan zaman Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kita membuka kaunter-kaunter waktu yang berhormat Datuk Seri Najib memberi bantuan, BRIM dan sebagainya, kita membuka di semua pejabat-pejabat UMNO. Hari ini tak ada. Apakah hanya di pejabat daerah? Siapa nak jumpa? Nak jumpa siapa? Bagaimana cara nak dapat? Itu bagi mereka yang tidak mempunyai internet. Tun Ahmad, 70 menteri pandangannya hanya sekangkang. Negeri sekangkang 7 menteri. Saudara Tijah Wagiri, Assalamualaikum. Harga barang naik. Memang saya dah jangka ini akan berlaku. Harga barang akan naik. Sebab itu kita menuntut pihak-pihak pegawai-pegawai ataupun menteri sendiri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, janganlah menghangatkan buntut anda duduk di pejabat. Turun ke gelanggang. Turun ke pasar-pasar. Tengok sendiri. Kemudian panggil pegawai. Buat satu dasar. Macam mana roadmap-nya. Macam mana kita nak mengatasi masalah ini bukan untuk seminggu, 2 minggu. Kita PKP 14 hari. Kemudian kalau tak ada berkurangan, ditambah lagi 14 hari. Tapi jangan lupa, kita berada dalam keadaan negara berada dalam keadaan darurat. Darurat is emergency. Bila darurat ini segala-galanya sukar. Pergerakan terhad, barangan nak dapat pun terhad. Jadi mereka yang punya jawatan, mereka yang ada diberi amanah, turunlah tengok rakyat. Jangan atas alasan darurat tak boleh turun. Jangan alasan COVID tak boleh turun. Ini apa bahal ni? Ini yang membuat hati saya geram aja. Tok, saya beli santan sawit saji keluaran Felda. Betul? Ada? Alhamdulillah lah kalau boleh beli begitu. Semoga Felda dapat mempertingkatkan. Ini apa? Om Syekh, ditelan mati atuk, di luar mati abah. Kemam dalam mulut ajalah tok, janji gaji masuk. Om Syekh, saya tak itu pada saudara, mungkin saudara ada gaji. Bagaimana teman-teman kita yang lain? Kita harus bersimpati dengan mereka yang tidak mempunyai pendapatan, yang tetap lagi termenung di rumah, nak keluar rumah, nak buat kerja-kerja sampingan, sambilan apa semua dah tak boleh. Kemudian begitu juga, saya hairan bagaimana pihak Majlis Keselamatan Negara boleh meletakkan bahawa peniaga-peniaga gerai-gerai atau kedai makan hanya boleh beroperasi sehingga jam 8 malam. Kalau jam 8 malam, boleh buka daripada jam 5 petang. 3 jam saja berniaga. Kita umat Islam, orang Melayu ramainya, 70% rakyat negara ini warga bangsa Melayu. Yang sekarang ni saya rasa mungkinlah di rumah, duduk semayang dan sebagainya. Apakah ada kesempatan? Ada gaji senyap-senyap lah, pantah. Maksud saya sekarang ni, kenapa dibiarkan mereka berniaga hanya sampai jam 8 malam? Carilah kaedah. Fikirkanlah yang terbaik. Kalau jam 8 malam tutup, anak-anak muda yang bawa Grab pun tak boleh nak bergerak. Pendapatan mereka kurang lagi. Jadi mereka, kalau kedai buka, okey, orang boleh pesan. Itu untuk di kawasan bandar. Ini kawasan bandar, ya, kawasan bandar yang ada khidmat Grab ataupun Panda Food. Anak-anak muda kita yang tak ada kerja, bawa motor lah. Kadang-kadang ada juga yang kelulusan universiti. Hari ini terpaksa jadi pemandu motor. Bawa motor elok-elok. Tapi dalam keadaan tergesa-gesa nanti, mengundang masalah. Janganlah dihadkan sampai pukul 8 saja. Cari jalan. Mungkin ada pelepasan supaya makanan itu sampai ke rumah rakyat. Itu yang saya katakan berkali-kali, makanan perlu ada. Tak apalah nak buat COVID ke, nak buat darurat ke, nak suruh rakyat duduk berkurung di rumah. Tak ada masalah. Teruk sekarang ni Saudara Aiman Muhammad, pentadbiran PN. Memang teruk, hampir. Tapi masalah sekarang ni, rakyat. Saya selalu memikirkan tentang rakyat. Rakyat marhain. Akhirnya mereka berendam dengan air mata. Makanan tak ada di rumah. Anak-anak di rumah kelaparan. Memang kita tahu zaman sukar sekarang ni.
Pukul 8, teruk saudara ni. Nak buat macam mana? Jam 8 malam, habis. Carilah kaedahnya. Mungkin kedai itu boleh beroperasi pukul 9 atau 10 malam. Tapi tak boleh. Tak boleh duduk makan atau minum. Datang ambil boleh. Jadi adalah peluang kawan nak meniaga gerai ke, nak buat apa ini, jual nasi lemak malam ke. Tapi ini saya fikirkan, itu bukan hanya di kawasan bandar. Bagaimana di kawasan-kawasan di luar bandar. Kalau di lockdown pukul 8, nak buat apa? Saya bila tengok kata pukul 8, saya teringat zaman saya muda-muda dulu, zaman saya kecil-kecil dulu. Kita dulu kecil-kecil dulu tu takutlah hantu pocong lah, hantu ini dan sebagainya. Tapi kita boleh mengaji Quran balik daripada belajar Quran 9 ke 10 malam. Jadi apa salahnya pukul 10 malam? Takut hantu Covid. Okey, jam 10 malam. Jadi mulai 10 malam, bunyikan siren, semua rakyat duduk di rumah. Habis cerita. Kerajaan Remah Datuk, darurat pelabur masuk, kata darurat pelabuhan dah. Itu bohong tu, Amir Mat. Mana boleh Menteri Kewangan semalam ke tadi ke mengatakan bahawa dengan adanya darurat ini, maka pelabur akan datang meningkatkan ekonomi. Allah, saya kata cukup-cukuplah membohong dengan rakyat. Aduh, inilah masalahnya, tak memikirkan langsung. Datuk, tak boleh disangkal lagi yang mana pemimpin kita semuanya tamak kuasa dan lepaskan tampuk sendiri je. Datuk, langsung tak diraukan kesal rakyat, tak ubah seperti enau dalam luka. Saudara Samsudin Saad, ini bukan enau dalam luka. Mereka kadang-kadang berlaku zalim. Ingatlah anda semua yang berada di anjung kuasa, kalau anda menzalimi rakyat, kalaupun rakyat tidak boleh membalasnya di dunia ini, anda akan tanya, anda akan disoal di akhirat nanti. Sepanjang kamu memimpin negara ini, apa yang kamu lakukan, apa kebajikan yang kamu lakukan, apakah amanah yang diberi oleh rakyat, kamu laksanakan. Kalau kamu tidak laksanakan, kamu tunggulah azab daripada Allah SWT. Itu di akhirat nanti. Dunia nanti, saya rasa nampak-nampak gaya dapatan saya, saudara Rusdi Hanafi, bosku terbaik lain dari yang lain. Itu masa silam, hanya sekadar boleh dikenang. Hanya sekadar boleh dikenang. Nak buat macam mana sekarang ni? Untuk meletakkan dia balik ke tampuk kuasa dalam keadaan sekarang ni, saya nampak adalah satu benda yang impossible. Jadi, berdoalah. Bagaimanapun, saya berserulah pada teman-teman yang bergelar menteri, tanganilah, santunilah rakyat. Rakyat berendam air mata sekarang ni. Wang pendapatan tak ada. Poket semakin menipis. Duduk termenung di rumah. Gerai burger depan rumah saya buka jam 8 malam. Jam 3, tutup 8. Iyalah, saudara. Tutup pukul 8. Hari ini saya lihat cuma 15 pelanggan saja. Saudara Hamzah Hussein, saya amat bersempati dengan saudara. Inilah kehidupan kita. Kalaulah 15 ketul burger itu, kalau satu burger tu RM2, RM2 atau RM3, barulah dapat RM45. Modalnya berapa? Masalahnya, boleh ke dia mengambil bahan-bahannya, rotinya, dagingnya di pasar raya? Macam mana? Fikirlah kaedah. Sepatutnya pemimpin memikirkan kaedah untuk menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Rakyat tak minta untuk di lockdown PKP. Rakyat tak minta pemerintahan darurat. Rakyat cuma minta kami disantuni. Kuasa dah bagi. Tapi apa yang anda lakukan pada rakyat? Itu yang saya katakan bahawa akhirnya nanti semua ini menjadi dendam. Dendam pada rakyat. Bila mereka marah, mereka dendam. Di sebalik lerayan air mata. Ini keadaannya. Jadi duhai. Bila saya tengok mengatakan bahawa nak bagi prihatin, saya kata janganlah sampai seperti dentuman guruh di langit. Airnya bukankan gerimis, stitis yang menitis. Dan bersama derayan air mata rakyat. Saya amat bersimpati dengan teman-teman semua. Bukan saudara saya terkesan, saya juga terkesan. Semua orang terkesan sekarang ni. Yang kita minta agar pimpinan negara, bila saya kata pimpinan negara, semua orang kata, Datuk mesti balut pada menteri. Tidak. The entire cabinet. 70 orang. Bukan seorang. Perdana Menteri, Menteri Kanan, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri. Anda buat apa? Apakah tidak disediakan roadmap? Ni sekarang ni pula kita ni. Kalau dalam tempoh 8 bulan. Semalam saya dengar bicara Datuk Alwi, Cik Ahmad. Dia ahli Dewan Undangan Negeri daripada di Kelantan dalam NR Channel.
Saya mendengar betul dia kata bahawa kerajaan sepatutnya sekarang ni kita dah masuk rancangan Malaysia ke-12. Apa roadmapnya? Tidak diumumkan. Tak tahu. Jadi ke mana negara kita ni? Dalam tempoh 8 bulan ini, ke mana nak dibawa negara? Dengan rakyat hidup menderita. Rakyat susah. Wang semakin tiada. Peluang pekerjaan tak ada. Pelabur lari. Ekonomi tidak dapat di-generate. Sekali selipar putus nak beli, tak boleh pukul 8 malam. Nah, ini saya mengatakan, jadi bila anda mewujudkan dasar itu biarlah yang menyenangkan rakyat. Kita faham. Bukan rakyat tidak faham. Apabila kerajaan kata, okey, sampai pukul 8 malam. Tujuannya untuk menghalang pengedaran atau jajaran COVID-19. Alright. Tapi kenapa sehingga jam 8 malam? Apakah tempoh 2 jam tu maka beribu-ribu akan diserang? Tidak. Shaw Spring, menteri dah tak pandai nak fikir. Betul. Mereka, saya tak tahulah, sama ada mungkin otak dia orang dah dijangkit oleh COVID. Ini pandemik yang menyerang negara kita, ini pandemik ekonomi, ini berteruk lagi saudara. Sebab itu, saya bersetuju. Dan saya mengajak teman-teman dalam yang menyantuni halaman saya ini, marilah kita bersama-sama. Dengan yang bahagia Datuk Dr. Isyamuddin Yaakob, teman saya dari Kumpulan Kalangan Kraf. Beliau sedang menggerakkan satu usaha untuk menentang rasuah. Kerana kita ingat bahawa rasuah ini adalah pandemik negara paling teruk. Kesan daripada rasuah lah sekarang ni rakyat menderita. Kerana rasuah lah sekarang ni ekonomi kita dalam keadaan begini. Pelabur-pelabur lari kerana pimpinan orang tertentu meletakkan bagainya, mereka lari cari tempat yang tak ada rasuah. Dulu Indonesia memanglah orang tak nak pergi kerana takut, kononnya banyak rasuah, begitu juga Vietnam. Tapi hari ini di Indonesia sudah berkurangan. Kerana pimpinan negaranya begitu menangani ekonomi begitu, akhirnya pelabur-pelabur yang ada dalam negeri kita ni lari ke Indonesia. Ini merupakan ancaman ekonomi yang teruk pada kita. Jadi Menteri Perdagangan Luar Negeri buat apa? Menteri Perdagangan dan Industri duk sibuk pergi ke Johor buat pengumuman. Saya pun terkejut juga. Dia sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, tapi mengumumkan peruntukan baiki longkang 100,000. Saya kata ambil duit rakyat lagi. Kamu bukan Menteri Longkang. Nah, kalau gitu gayanya memanglah selesailah duduk di longkang lah. Menteri fikir poket sendiri. Betul. Saya tadi ketawa juga tengok ni video kiriman teman-teman. Ramai yang tajuk saya video Datuk Mahfuz. Dia ambil gambaran semua macam-macam. Nah, ini keadaan je lah. Jadi, saudara, mari kita tentang korupsi sampai ke akar umbi. Jadikan ini pengajaran kepada anak-anak kita di rumah. Ingatlah, ia merupakan pandemik yang lebih bahaya daripada pandemik virus corona. Saudara, dalam kesempatan ini, saya minta teman-teman satu lagi. Ini saya satu hal lagi tu. Sebab saya tengok ada kawan berkirim. Saya minta teman-teman atau siapa yang menggunakan nombor telefon saya yang meminta derma atau bantuan, sila laporkan kepada pihak polis. Demi Tuhan, lillah, saya tak ada pernah, saya tak menggunakan halaman saya ini untuk mengambil simpati. Saya cuma kadang memberi pencerahan. Tak pernah, tak terniat di hati saya untuk meminta apa-apa. Jadi sekarang ini zaman scam, saudara. Mereka akan gunakan telefon ini, para penjenayah ni, satu hal lagi. Tolong, kalau mereka menggunakan saya punya laman ataupun nombor telefon saya, jangan dilayan. Ataupun sila hubungi pihak polis. Kerana saya tak ada. Bagi saya berani bercakap. Kalau saya minta terus terang. Yang saya minta adalah kesedaran teman. Yang saya minta kesedaran pimpinan. Saya bukan minta wang ringgit mereka. Sebab itu saya katakan kalau negara ini dipimpin dengan baik, kita hidup bahagia. Kita senang cari makan. Surah Ali Hafiz, Menteri Cak Longkang. Betul tu. Lagi cepat PM melingkup lagi. Nah, ini masalahnya sekarang ni, saudara. Ini sebenarnya bila kita katakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional, sebenarnya saya tadi, ini bab politik ya. Ini kita masuk bab politik tu sekarang. Saya pada mulanya saya heran. Dalam saat orang UMNO kita tanya begitu, tarik sokong sebagainya, kenapa PKR, ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Keadilan, daripada Warisan, daripada GPS, daripada PBM Pejuang Muda dan sebagainya tidak buat kenyataan. Senyap sepi. Yang terpekik tolong ni UMNO.
UMNO saya. Lepas tu yang cacatnya UMNO. Dah elok-elok UMNO nak memperjuangkan pasal kumpulan Wasit Pekerja, UMNO memperjuangkan moratorium, ada pula gunting dalam lipatan yang mengharu birukan kestabilan politik UMNO. Kesan daripada itu saya dipahamkan bahawa semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menghantar surat kepada Duli Yang Mahmulia Tuan Agong. Saya dipahamkan, ya, ini cakap terserang daripada, kerana Parti Warisan telah pun menandatangani. Ini saya kata padan muka orang UMNO ni, duduk bergaduh sama sendiri. Padan muka lah orang PBM yang cakap besar. Hari ini kedudukan Parti PKR telah pun mendapat sokongan sejumlah 117 ahli parlimen. Ini tak termasuk daripada UMNO yang menentang kerajaan PN hari ini. Jadi, kalau kita tengok dari segi kerajaan perikatan sekarang ni, bekas PKR ada 11 orang. Kabarnya 4 dah melompat, tapi saya kira 11 lagi lah. Kita kira 11. Parti Peribumi Bersatu, daripada 12, tinggal 6. Okey, ada 17. PAS ada 18. Ada 35. UMNO yang melompat, 16. Ada 51. Dengan 51 dan kalau disokong oleh 35 orang ahli UMNO pun, baru ada lebih kurang 86. Ataupun 75 orang. Ini perkiraan yang saya dapat. Jadi kalau semua dari Sarawak yang dimenangi oleh calon dulu gabungan GPS yang bertanding di bawah Barisan Nasional, yang keluar dari Barisan Nasional, katakanlah 20 orang. Jadi cuma ada 95 orang saja yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Padahal apa dibuatkan minta supaya diadakan darurat dan sebagainya. Ini keadaannya, saudara, ya. Dan dalam keadaan begitu, padankan muka lah semua orang. Akhirnya, PKR akan kembali berkuasa. Dan ini pun saya nak bagi tahu terus terang, saudara. Dapatan saya melihat dari segi grafik, saya melihat dari segi result pilihan raya yang lalu, dari segi aliran pengundi, kalau diadakan pilihan raya, uyup. Warga PAS ke, warga UMNO ke, warga PBM ke, silalah bye-bye. Tambah-tambah lagi, saya lihat ada sejumlah 32 orang ahli-ahli UMNO yang tak ada langsung, ahli-ahli Parlimen UMNO ni, yang tak mau menyantuni kehendak akar umbi mereka. Mereka ini bergelar menteri. Jadi saya teringatlah kenyataan Tan Sri Muhyiddin satu ketika dahulu. Sebelum wujudnya langkah Sheraton. Menurut kata Tan Sri Muhyiddin, UMNO ni dia kata tak susah. Kita perintah je, kita bagi jawatan, bagi menteri, timbalan menteri, bagi JLC, kita akan kuat. Saya teringat kenyataan itu. Saya jangan lupa benda tu ada dalam Facebook, yang tular dalam media sosial. Ada. Jadi sekarang ini sedang berlaku. Kerana itulah sekarang ini menjerit bagaimanapun, bagai nak eraklah peringkat bahagian. Minta supaya memutuskan hubungan dengan parti Peribumi ini. Maka ahli parlimen ni dia buat pandang tak pandang je. Saya akan siarkan nama mereka seorang demi seorang bila sampai waktunya. Terdapat lebih kurang 28 orang. Ini yang memang pekak badak, pekak kuali, degil. Mereka kekal. Sebab apa? Kenyang. Perut dah besar. Temuluk dah penuh. Sebab itu mereka tidak memikirkan soal rakyat. Ahli UMNO nak melingkup, lingkuplah. Penyokong nak melingkup, lingkuplah. Jadi anda sebagai ahli warga UMNO di peringkat akar umbi, bila saya nyatakan nama mereka satu-satu, ingat, saya akan memberi pencerahan dari masa ke semasa. Orang macam ini tak layak dilantik sebagai wakil rakyat mewakili parti UMNO. Kalau presiden masih lagi nak mengekalkan mereka sebagai calon parlimen, tak apalah. Kalau itu keadaannya. Kalau itu keadaannya, kita ucapkan selamat malam. Sebab mereka ni perlu diajar. Mereka inilah yang merosakkan UMNO. Mereka inilah parasit yang duduk menumpang di bawah bumbung UMNO. Fikirnya lain tak ada. Aku nak cari duit, aku nak cari reta untuk anak bini aku. Aku dapat jawatan, rakyat pergi melingkup. Saya kecewa bila saya dapatan dari hari ini 32 orang degil. Sebab apa yang cuba disantuni oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bersama Najib menjadikan fitnah sekarang.
Fitnah seolah-olah Datuk Seri Najib, Datuk Zahid ini nak bawa UMNO menyertai dengan parti DAP. Nak bersama bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Kali ini tengoklah 117. Tanpa UMNO. Tanpa warga UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Parti Keadilan sudah ada 117. Padankan muka. Ini saya nak cakap terus terang ni. Biar kita betul serang lah. Saya rasa Saudara Mat Syukri memang saya nak siarkan. Cuma saya kata waktu tak sesuai. Nanti anda lupa. Saya ada senarai Ada. Bukan tak ada. Soal dia daripada Kemanis ke, daripada Kemah Highland ke, daripada Jelebu. Ramai ni. Satu persatu mereka ini. Akan saya cari dia punya nama mereka, dia punya jawatan, sebagai apa sekarang, tembuluk apa dia kenyang. Ini saya perlu dedahkan satu persatu. Anda tunggulah. Memang saya tak akan maafkan anda. Sebab anda tidak pernah berterima kasih pada UMNO. Apa yang anda tahu adalah untuk menjatuhkan. Jatuh sama sendiri. Presiden tak bagus. Kenapa? Kerana Presiden UMNO bukan menteri. Cuba Presiden UMNO itu Perdana Menteri. Cium tangan, cup. Ini saya cakap terus terang, saudara. Saya teringat lagi. Masih lagi dah ingatan terbayang berapa ramai ahli-ahli parlimen yang ada daripada UMNO ini zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri dulu. Punya tiup berdecup-decup dengan tu. Nasib baik tak haus tangan Datuk Najib. Dan mereka ini, percayalah, mereka ini juga nanti kalau dipilih sebagai ahli parlimen, mereka juga akan seberang mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhati-hati dengan orang begini. Ini adalah parasit yang tak boleh dibuat kawan. Ini bukan pejuang bangsa. Ini bukan pejuang rakyat. Sepatutnya rakyat humban mereka. Jangan beri sokongan langsung. Ini saya terus terang saya cakap. Kerana saya melihat, saya terkejut dengan ini. Dan hati saya cukup sayu. Bila saya baca kiriman, cukup sayu menyentuh perasaan saya. Apa kata Datuk Zaid Hamidi? Dia kata, UMNO segala-galanya. UMNO adalah segala-galanya bagi saya. Meskipun saya dicerca, saya dikeji, saya dicaci oleh kawan-kawan dan lawan. Ahli UMNO jangan bantu saya. Tapi bantu UMNO dan perkuatkan UMNO. Ini pun dia orang tak ambil kisah. Makdum. Wa ta'al khuyuk punya kaki. Begitu Datuk Zaid. Dia kata saya tak penting. Musim pemilihan pilihlah siapa yang rasa boleh memimpin. Tapi jangan cemarkan UMNO. Apa yang berlaku? Semua buat malas saya nak cakap ayatnya tu. Geram hati saya. Kita saudara Azmi Segam memang kita akan terang. Jadi saudara di bahagian-bahagian saudara ni saya akan beritahu nama nanti, kita cari jalan. Orang macam ini. Kalau boleh kita jatuhkan daripada UMNO, jatuhkan daripada UMNO. Kita minta supaya Presiden bagi orang nama lain. Kalau pemilihan berlaku, Presiden baru, tak tahulah saya. Tetapi bagi saya sekarang ini, saya selalu kena ingat. Sebab itu, saya melihat kenyataan pagi tadi keluar lagi. Anwar Musa, cerita lagi. Pasal ini, siswa agung dan sebagainya. Jadi dia gila merian. Dia meroyan tak pasal apa hal. Sekarang ni saya melihat dia berdendam. Tak ada langsung nak berlapang dada. Jawatan tu orang nak bagilah orang lain pula. Dulu kau jadi susah, kau minta orang sokong. Sekarang ni orang lain dapat, maka kau cemburu. Macam gila talak lah. Hari-hari. Tak ada cerita lain memburukkan UMNO. Dan ini memang dia mengundang supaya UMNO pecat dia daripada UMNO. Kalau Presiden UMNO dan bila jawatankuasa memecat dia, dia akan dinilai sebagai hero untuk menyertai Parti Perubumi Bersatu. Sebagaimana dulu Datuk Seri Najib pecat Tan Sri Muhyiddin daripada UMNO, dia menubuhkan Parti PBM. Dia tengok roadmap begitu. Rakyat tak bodoh lah sekarang ni Tan Sri. Rakyat dapat tahu siapa anda. Saya bila dia kata bahawa ini kenyataan daripada Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Hisham Jalil. Dia kata pagi tadi Tan Sri Anwar Musa membuat kenyataan bahawa ada beberapa pemimpin UMNO yang kononnya ingin mensendirian berhadkan parti. Kenyataan inilah respon defensif beliau terhadap sentimen akar umbi yang rata-rata telah membuat keputusan dalam beratus-ratus mesyuarat perwakilan di peringkat cawangan dan bahagian baru ini untuk menolak sekutu rapat beliau iaitu PBBM. Dia buat kenyataan begitu sebab dia nampak bahawa di peringkat akar umbi dah tak boleh nak kawal lagi. Memang akar umbi sedang bangun. Bukan hanya di peringkat pimpinan majlis tinggi, ada juga di peringkat akar umbi di cawangan. Tak boleh terima dah. Masih lagi tak supaya paksa orang supaya menyokong Parti Perubumi. Lain tak ada. Tak sokong Parti Perubumi, maka Anwar Ibrahim dan DAP. Dua saja. Apakah UMNO tak pernah bertanding sendirian?
Apakah UMNO Barisan Nasional tak pernah bertanding sendirian? UMNO dah biasa bertanding sendirian. Soal kalah, soal menang, itu soal lain. Kalau kalah, kita terima kekalahan. Kita lawan balik. Tak ada, ini tapi salah sekarang ni, seolah kamu nak menjahanamkan parti UMNO. Pada tuduh orang deraka. Orang ni derhaka pada Agung, kononnya tak ikut tentang ni perintah titah tuanku darurat. Ni soal derhaka ni, siapa yang derhaka? Rekod derhaka, jangan lupa. Tan Sri Anwar Musa ada derhakanya. Pada 29 April 1992. Jangan lupa, tahun 1992, 29 April, Anwar Musa menabalkan Tengku Ibrahim sebagai Raja atau Sultan Kelantan. Itu bukan derhaka namanya. Sultan Kelantan masih wujud lagi. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Rakyat biasa tabalkan orang lain jadi sultan. And then lepas itu sekarang ni tuduh orang derhaka. Hanya orang kata nak minta jumpa Agung, minta supaya Agung wujudkan balik parlimen, itu saja. Merayu. Tamamam, PBM. Tak tahulah saya, saudara. Jadi soalnya sekarang ni, kamu tuduh orang derhaka. Siapa yang derhaka siapa sekarang ni? Besok, kalaulah seandainya ini suasana negara ini dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim. Siapa yang dulu terbang? Siapa yang dulu pergi jumpa nanti? Yang akan ketuk pintu? Zulkarnain Zainon, hidup H2O. Yalah, itulah. Ini berlaku sekarang ni. Saya kadang-kadang saya melihat, saya sedih. Kerana masih lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang diberi kesempatan menjadi wakil rakyat, yang menjadi ketua bahagian, yang menjadi menteri, menjadi timbalan menteri. Mereka yakin bahawa dengan duit mereka boleh mengelabui pemimpinan rakyat. Jadi apa cakap mereka benar segala-galanya. Ingat, masa sudah berakhir. The time is over. Anak muda sekarang memerhati. Anak-anak muda sedang memerhati. Memang hari ini mereka lebih mirip kepada perjuangan Parti Keadilan. Ini cakap terus terang. Begitulah susahnya kita warga UMNO nak menerangkan pada anak-anak muda kita ni. Tapi mereka yang berada dalam UMNO cuba memecahkan UMNO, cuba menghasut supaya menghakiskan keyakinan rakyat pada UMNO. Tujuan lain tak bukan supaya UMNO ini tunduk, melutut, mengemis dengan PBM. Saya dah cakap berkali-kali. Parti Peribumi Bersatu ni memang niatnya tidak lain tak bukan nak mematikan UMNO. Itu matlamat. Dan hari ini dia mempunyai jentera. Dia mempunyai bala tenteranya dalam kerajaan untuk digunakan supaya menarik pemimpin UMNO untuk menyokong mereka. Rakyat kena ingat, penyakit ini perlu ditangani. Tak apalah. Kita akan bertanding lebih kurang 96 kursi. Pastikan bukan mereka. Nama mereka satu persatu akan saya dedahkan. Kalau kerana itu keadaannya, 96 tak boleh tubuh kerajaan pun. Ini kena ingat. Kita kena fikir lapang-lapang hari ini. Saya bukanlah bersimpati sangat dengan Sri Anwar Ibrahim. Tapi kalau keadaan begini memaksa, kalau mereka begitulah percaturan mereka nak membunuh UMNO, saya akan cari orang yang sanggup, yang akan tidak pernah berhasrat untuk mematikan UMNO. Saya tak takut. Apa cut ada penampakan tudung merah Khairul Anwar? Saya tak tahulah. Saya akan mempertahankan Parti UMNO. Buat macam mana pun. Biar satu orang pun. Ini satu orang tu saya ingat lagi. Saya masih ingat lagi seorang wakil rakyat, ahli parlimen, sekarang menteri, cakap Najib, "Sir, kalau 1000 orang di belakang you, one of it is me. Sir, kalau tinggal seorang saja yang menyokong you, di belakang itu adalah saya." Mana dia sekarang? Menunduk. Tunduk. Mengemis dengan PBM. Ini orang tak layak jadi pemimpin bangsa Melayu. Ini orang tak layak untuk berada dalam kepimpinan negara. Ini orang tak kena gaya, begitu juga negara pun dia akan jual. Saya harus berhati-hati. Kita nak lihat pencari pemimpin. Saya dah tua. Bukan kita niat nak jadi menteri dan sebagainya. Tapi kita mahu pemimpin ini menjaga anak cucu kita. Anak cucu kita ni mesti dididik supaya bermaruah. Bukan mudah menjual maruah. Bukan mudah menggadaikan maruah bangsa. Hanya semata-mata mengejar pangkat. Haloba. Mencari harta untuk anak bini. Walaupun dengan jalan yang tak betul. Rakyat dikesampingkan.
Sebelum itu, kamu merayu, mengemeh dengan rakyat, minta undi. Tapi bila rakyat bagi undi, rakyat kamu tinggalkan. Orang macam ini tak layak duduk berada di Anjung Seri Perdana. Mereka ini perlu disingkirkan. Kelayakan tak mana pun. Nak kata hebat, tak ada mana pun. Tapi mereka membeli undi daripada rakyat. Bila ada musim pemilihan parti, mereka turun. Cari orang, pasang kaki. Okey, bayar 100, 200, 300. Saya nak bertanya pada warga UMNO. Apakah nilai harga diri kita RM200, RM500, RM1000? Besar sangat ke? Mereka sanggup. Satu bahagian mereka habiskan RM10,000. RM10,000 bahagi. Kalau satu bahagian ada 1,000 orang, berapa sen sangat dapat? Kalau RM1,000, RM10 lah. Itukah nilai kita? Maka berbondong semua. Saya minta warga UMNO kali ini, kalau ada orang datang menawarkan duit, jangan ambil duit tu, jangan bagi undi. Kita mainkan mereka kali ini. Betul. Orang macam ni tak layak. Mereka ingat rakyat ini mudah sangat boleh dibeli. Mereka ingat rakyat ini dengan taburan wang ringgit. Ingat rakyat ni dedak. Ingat ayam memburu dedak ke? Warga UMNO, no way. Inilah akibatnya bila UMNO dah kena bomo dengan duit. Betul, saya setuju. Bomo terbesar sekarang ni duit. Bila musim malam pemilihan bahagian, nak bertanding ke ketua bahagian, pergi jumpa penaja-penaja, minta duit. Okey, ketua cawangan dapat 500. Adakah nilai cawangan itu RM500? Ini saya cakap terus terang lah. Sebab kita kena ketepikan orang macam ini. Orang macam ini perlu dihapuskan daripada persada UMNO. Mereka inilah parasit-parasit yang masih berada di rumah UMNO. Saudara Muazzam Mustafa Bakri hidup ya. Silalah. Saya nak cakap terus terang lah. Kalau PN itu PBM tu, kalau Tan Sri Muhyiddin tak ada, habis dah. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, tak ada dah. Percayalah cakap saya. Kena ratah dengan Anwar Ibrahim saja. Yang mampu untuk menyekat, yang mampu untuk membela kembali, membawa kembali maruah pentadbiran Melayu Islam kita, tak lain tak bukan UMNO. Saya berkeyakinan itu. Sebab UMNO ada akar umbinya. Kita di bawah. Tapi masalah kita sekarang ni, pucuk yang di atas tu sekarang ni, bagai di panah peti. Dah layu selayu-layunya. Hani-hani yang bawa ni tak boleh pakai. Saya cakap terus terang, wanita tak payah bagi. Tak boleh pakai. Nanti satu saudara cuba sebab saya tengok dapatan saya hari ini cukup mengecewakan saya. Orang macam ini macam mana nak bagi pemimpin? Macam mana nak memimpinkan negara? Macam mana kita nak bagikan mereka ini satu ruang untuk memperjuangkan anak bangsa kita? Percaturan mereka apa? Tak ada apa. Sebab itu hari ini roadmap apa pun tak ada. Negara terkapai-kapai. Rakyat timbul dengan 1000 tanda tanya. Esok aku nak makan apa? Rakyat berfikir, besok aku nak makan apa? Ada ke beras? Ada ke tepung? Tapi pemimpin yang ada atas tu, besok aku nak telan siapa? Oh, ini bahagian aku. Oh, bahagian jelebu. Rakyat jelebu tu murah je. Bayar je berapa sen tu, selesailah masalah. Ini yang ada di hati mereka. Mereka ingat wang adalah segala-galanya. Maruah tidak boleh dijual beli. Ingat saudara, setiap warga UMNO mesti ada maruah dan harga diri. Jangan kita izinkan parasit-parasit ini menjual beli kita. Kita bukan bahang dagangan. Kita bukan lembu-lembu yang boleh dibawa di pasar commodity politics. Kita adalah rakyat cinta damai yang membina harmonis bangsa. Kita nak membina satu kehidupan warga bangsa akan datang. Tanah sekakang kera ini perlu dipertahankan dari percaturan 20-30 orang ni. Tak boleh pakai seekor pun. Ni semua karier politik mereka wajib disembelih. Dihuyupkan seruyup-uyupnya. Dan kadang sekarang ni, saya tak tahulah, saya tak boleh dapat pulang. Sebab kabarnya Datuk Seri Presiden pun, dia kuarantin diri dia kat rumah. Saya nak jumpa pun tak boleh. Saya kalau jumpa, saya memang, kali ini saya serah betul-betul. Enough is enough. You as a President of UMNO must be firm. No more berlapang dada. Tak payah lagi fikirkan orang. Orang nak kata apa, katakan. UMNO kampus. So Muazli, PAS dan UMNO terbaik nak buat macam mana, dah kena racun. Terus terang saya katakan. Pimpinan di atas. Tapi saya yakin warga PAS di bawah tidak. Dan besok bila sampai waktunya, saya akan terangkan satu persatu yang mana warga PAS harus bersama dengan UMNO, kita dukung mereka. Ini adalah calon-calon pimpinan masa depan kita. Mungkin anak muda. Saya rasakan 40 ke 50%. Saya akan jumpa dengan Presiden UMNO. Saya akan cari beliau. Tapi sekarang tak boleh nak bergerak.
darurat, COVID. Nanti tak pasal-pasal kena bayar RM1,000-2,000. Dapat RM1,000 tu cukuplah juga saya untuk beli bahan makan untuk anak-anak bini saya. Nah, ini keadaannya. Saya berseru pada teman-teman, kukuhkan perjuangan kita. Selamatkan UMNO sekarang ini yang dalam keadaan terumbang-ambing, pucuk di atas semakin layu kerana mereka sudah kenyang tembuluk mereka. Mereka ini perlu disingkirkan daripada UMNO dan kita bina satu kehidupan baru. Kita bina warga bangsa UMNO yang benar-benar ada jati diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih.